Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Mengambil gambar sering dikaitkan dengan merakam memori indah seperti memori perkahwinan, memori hari jadi dan kenangan bersama keluarga tercinta. Koleksi Ho Ah Chon yang mengandungi 30,000 lebih gambar. Kekuatan pada Ho Ah Chon ni adalah gambar dia memang bersifat satu kebebasan lah. Kali ini kita akan melihat semula bagaimana orang dahulu mengambil gambar dan bagaimana fotografi boleh menjadi satu perkara yang sangat penting untuk sejarah dan negara dalam koleksi album Ho Ah Chon. Ho Ah Chon ialah merupakan seorang juru foto yang banyak mengambil gambar semasa zaman awal pembentukan Malaysia sehinggalah dunia moden Sarawak. Ho Ah Chon mula mengambil gambar dari 1950-an sehinggalah sekitar 1990-an. Koleksi gambar beliau sering dijadikan rujukan kepada para penyelidik dan juga pencinta sejarah. Ini kerana setiap gambar yang diambil oleh beliau mempunyai kisah tersendiri dan tidak dapat dinafikan lagi kehebatannya. Ho Ah Chon tu nya adalah fotografer sebab nya minat ambil gambar. Okey. Nya tu adalah bekas Boy Scout. Okey, dari sia nya timbul minat untuk ambil gambar. Mula-mula sebagai main-main, suka-suka. Nya si memiliki kamera. Okey, inisiatifnya nya akan minjam daripada kawan-kawan ataupun pinjam daripada studio kerana minatnya. Lensa kamera analog beliau kemudiannya membantu beliau dalam merakam kejadian-kejadian penting di Sarawak pada sekitar tahun 60-an. Tanpa beliau sedari, minat beliau ini bukanlah sekadar satu minat semata-mata, tetapi telah menjadikan beliau tokoh dalam merakam sejarah tempatan. Tanpa fotografi Ho Ah Chon, bagaimana untuk kita merujuk kejadian-kejadian lama di Sarawak? Sudah pasti perkara ini amat mustahil memandangkan pada masa itu tidak banyak orang yang mampu untuk mempunyai kamera sendiri. Harganya terlalu mahal, malah untuk mendapatkan stok filem juga bukanlah mudah. Saya sangat respect lah sebab zaman yang penuh zaman kata orang zaman analog dengan kita tangga gambarnya pun exposure-nya cun, lighting-nya, pencahayaannya sangat-sangat mengagumkan lah. Melihat kembali keadaan Sarawak pada satu masa dahulu melalui gambar yang diambil oleh Ho Ah Chon mengingatkan kita tentang betapa satu catatan sejarah itu penting. Dari sini kita dapat melihat bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku. Sangat aktif dalam mengumpul pelbagai dokumen sejarah dan menjalankan kajian, beliau telah berjaya menulis sebahagian buku yang merakam keadaan di Sarawak. Ho Ah Chon mempunyai lebih daripada 40 buku. Jumlah ini telah membuktikan bahawa beliau merupakan seorang yang sangat aktif. Beliau bermula daripada juru jual dan ini telah menjadikan beliau minat dalam mengambil gambar tempat beliau lawati. Apa yang berlaku di Sarawak pada waktu itu yang menjadi cerminan kepada apa yang boleh berlaku pada masa hadapan terutama di Sarawak ni. Sebagai contoh, kalau dari segi teknik fotografi dan sebagainya, memang kita lihat juru gambar ataupun fotografer yang ada di Sarawak itu sendiri, seperti Heather Morrison dan sebagainya, memang akan menjurus kepada gambar-gambar yang bersifat spesifik. Tetapi apa yang ada kekuatan pada Ho Ah Chon ni adalah very wide area of dia punya tema. Fotografi juga penting dalam melihat perubahan sosial masyarakat.
Melalui fotografi, kita dapat menggambarkan pandangan awam terhadap satu peristiwa. Jacob Reep telah mendokumentasikan kehidupan di New York pada satu masa dahulu. Fotografi beliau kemudiannya merubah cara fikir masyarakat New York. Begitulah juga betapa pentingnya fotografi oleh Ho Ah Chon dalam membantu melihat pensejarahan Sarawak. Kalau ikutkan gambar pada sekitar 1950-an itu sendiri, kita melihat kepada bagaimana Ho Ah Chon sebagai jurujual itu sebenarnya banyak bekerja travel ataupun mengembara atas dasar atas urusan kerja beliau sendiri. Di mana kalau kita tengok koleksi-koleksi gambar, di mana kawasan-kawasan seperti Kapit, Belaga, Bintulu, Sibu, Sarike, Seri Aman dan sebagainya menjadi antara ikon-ikon fotografi yang menjadi prominent kepada gambar sejarah awal Sarawak. Fotografi Ho Ah Chon juga sama penting seperti fotografi yang diambil oleh Hedda Morrison, seorang tokoh fotografi yang pernah aktif mengambil gambar di Sarawak. Semasa 20 tahun tinggal di Sarawak serta mengambil foto yang banyak, Hedda telah menghasilkan bukunya bertajuk Sarawak 1957 dan Life in a Longhouse tahun 1962. Dari 1960 hingga 1966, dia mengambil gambar bagi pihak pejabat penerangan kerajaan, Kuching, dan melatih jurugambar jabatan di sana. Gambar dan buku tulisan Hedda Morrison telah menjadi rujukan kini dan begitu jugalah Ho Ah Chon. Namun begitu, Ho Ah Chon menjadi juru gambar yang lebih unik, memandangkan beliau merupakan penduduk tempatan. Beliau lebih memahami dan dapat merasai denyut nadi penduduk tempatan melalui fotografi yang beliau hasilkan. Ho Ah Chon meninggalkan kita pada usia 83 tahun pada 2007. Koleksi karya beliau telah dihantar oleh anaknya kepada pustaka pada 2009 kerana beliau mahu berkongsi kepada semua tentang peristiwa-peristiwa penting yang sempat dirakam oleh ayah beliau. Terdapat lebih 30,000 koleksi semuanya untuk rujukan generasi kini. Karya Jais Sahuk ialah nukilan hati dan jiwa yang jujur dan berani, penuh tanggungjawab kepada agama dan bangsa. Kalau kita melihat kepada senario pada hari ini, kegiatan kesusastraan di Sarawak semakin meningkat dan juga mendapat sambutan. Karya-karya beliau ditulis dengan penuh rasa kejujuran, memberikan peringatan dalam bentuk seni kepada khalayak pembaca. Jais Sahuk, penulis tersohor Sarawak. Tidak hairanlah kalau kita dapat melihat bahawa karya-karya beliau telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap penulis-penulis di Sarawak, khususnya dan di Malaysia amnya. Puisi-puisi beliau bukan sahaja dideklamasikan tetapi juga telah dijadikan lagu puisi oleh beberapa pihak. Beliau penulis yang jujur, berani dan bertanggungjawab sebagai seorang pengkritik sosial dan juga mahir dalam mengangkat kearifan tempatan dan budaya Sarawak. Persatuan Karyawan Sastera Sarawak, Perkasa sendiri, di dalam Perkasa kita ada ahlinya melebihi daripada 200 orang dan juga dalam masa yang sama Perkasa juga memperjuangkan tentang kesusastraan dan juga bahasa Melayu yang kita cintai ini. Jadi secara umumnya kalau kita lihat kesusastraan di Sarawak pada hari ini mendapat sambutan dan juga generasi muda pada hari ini semakin meminati sastra. Jais Sahuk sering dijadikan rujukan dan figura mentor penulisan oleh penulis-penulis muda Sarawak. Beliau ialah satu susuk tubuh yang sentiasa aktif dalam dunia penulisan walaupun bertugas sebagai guru. Tugasannya sebagai guru tidak pernah menghalang minat Jais dalam menulis pelbagai cerita kepada masyarakat.
Kebolehan menulis ini sudah pasti hanya dimiliki orang tertentu. Lebih-lebih lagi dalam menjalankan tugasan hakiki sebagai guru, sudah pasti kerja penulisan Jais lebih mencabar. Oleh sebab beliau merupakan seorang guru, kebanyakan karya beliau lebih mendekati dunia pendidikan dan pengalaman beliau sebagai guru. Beliau juga tidak pernah lupa untuk meletakkan kearifan tempatan dan budaya Sarawak dalam setiap penulisan beliau. Warna inilah yang menjadikan penulisan beliau mudah didekati oleh pembaca di Sarawak dan kelihatan unik bagi pembaca di luar Sarawak. Kalau kita melihat kepada karya-karya beliau, saya ambil contoh puisi yang diterbitkan saya ingat dalam tahun 2013, 2017 seperti Maafkan Aku, Duhai Tuhan, ditulis dengan penuh rasa kejujuran, memberikan peringatan dalam bentuk seni kepada khalayak pembaca tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia dan juga manusia dengan alam sekitar. Setiap kali kita membaca dan menikmati karya beliau, kita akan terkenang kembali keadaan kampung halaman. Kita juga tidak akan lupa akan keindahan dan suasana bagaimana orang kampung semasa kita masih kanak-kanak mengamalkan beberapa budaya yang kini sukar untuk kita lihat. Dalam penulisan, beliau juga sentiasa meletakkan subjek budaya ini dengan sangat teliti dan ini menjadikan kita merasakan kita benar-benar berada dalam dunia penulisan beliau setiap kali kita membaca karya Jais Saho. Jadi pustaka telah mengambil inisiatif untuk mengetengahkan penulis Sarawak iaitu Cikgu Jais Saho, salah seorang daripada mereka, dengan melibatkan beliau dalam program pustakaan di Sarawak iaitu Sarawak Authors Highlight yang telah diadakan pada tahun 2014 dan kesinambungan daripada program tersebut, Pustakaan di Sarawak menandatangani memorandum perjanjian penyerahan karya-karya pribadi Cikgu Jais Saho pada 14 Disember 2014. Terdapat pelbagai aktiviti yang telah dianjurkan bersama antara Pustaka Sarawak dan Jais Saho. Antaranya ialah bengkel penulisan dan juga seminar. Pustaka juga telah bekerjasama dengan agensi-agensi lain dan juga penulis penda individu yang lain dalam penganjuran Sarawak Authors Festival di mana semasa program tersebut pelbagai aktiviti diadakan. Di sinilah kita dapat melihat betapa aktifnya Pustaka Sarawak dalam melestari dan memperkaya kesenian dan kebudayaan Sarawak. Dengan menjalankan kerjasama erat antara pustaka dan para penulis tersohor Sarawak, sudah pasti ada banyak pihak yang akan mendapat kelebihan bersama. Selain daripada menjalankan festival budaya dan seni, pustaka juga ada menyediakan ruang untuk kita belajar dari tokoh penulisan Sarawak. Pengkarya baru yang masih muda sudah pasti akan lebih berpeluang untuk belajar daripada pakar yang lebih lama dalam dunia penulisan. Itulah sebahagian daripada gambaran tentang penulisan Jais Saho. Jais yang pernah menulis untuk pelbagai lapisan umur, buku kanak-kanak dan buku dewasa juga tidak lupa untuk menulis satu karya yang hebat seperti Rongkok. Antara kemajuan perubatan moden dengan perubatan tradisional yang tegar dipertahankan, Incas berjuang untuk menyerlahkan kebenaran. Walaupun mempunyai niat yang murni, dia dituduh sebagai pesona yang ingin menguburkan warisan tradisi yang diwarisi leluhur. Demi nyawa ibunya, Incas sanggup berhadapan dengan sesiapa sahaja, termasuk ayahnya sendiri. Berlatar belakangkan di kawasan pedalaman Lunduk Sarawak, Rongkok menyelongkar pertarungan antara kemodenan dengan budaya tradisi setempat. Kini, 3,050 koleksi beliau termasuk buku dan artikel surat khabar boleh didapati di Pustaka Sarawak.
Sarawakiana Portal, satu usaha dari Pustaka untuk mengumpul karya-karya dan manuskrip dari Sarawak dalam bentuk digital. Portal ini menghimpun hasil karya seni oleh artis atau pelukis negeri Sarawak yang boleh didapati di Pustaka Negeri Sarawak. Hasil karya beliau agak unik kerana dia tidak mencerminkan secara gambaran terus. In fact, he's one of the most established artists in this part of the world. Salah seorang daripada pelukis tersohor Sarawak yang memberi sumbangan besar kepada dunia seni Sarawak ialah Raphael Scott Ahbeng. Raphael Scott Ahbeng ni satu ialah beliau adalah antara yang terkenal di negeri Sarawak dan hasil-hasil karya beliau lebih berbentuk abstrak. Beliau menggunakan lukisan beliau itu untuk menarik minat, pada masa yang sama untuk mencipta curiosity kepada masyarakat. Bila kita lihat lukisan dia tu, kita akan jadi curious untuk tahu what's next. Apa sebenarnya yang ada di belakang lukisan itu atau apa sebenarnya yang digambarkan oleh pelukis itu, dan menyebabkan kita perlu mencari maklumat tentang apa yang digambarkan. Keunikan pada karya Raphael Scott Ahbeng daripada mula bergiat dalam dunia seni halus sehinggalah pada tahun 2019 banyak mengenengahkan persekitaran yang dekat dengan beliau. Beliau amat mencintai keindahan tumbuhan dan daun-daun yang terdapat di bumi Sarawak. Lukisan gambaran paku pakis, buluh dan tumbuhan yang ada di Sarawak merupakan satu cara beliau memperjelaskan kepada umum tentang dirinya yang sentiasa mahu dekat dengan alam, di samping mengatakan betapa indahnya alam sekitar di bumi Kenyalang. Melihat lukisan beliau ibarat menikmati masa dan ruang. Setiap kali kita melihat karya beliau, kita akan merasakan bahawa kita telah terbuai oleh adunan warna, corak dan juga style lukisan beliau. Pengalaman ini amat mengasyikkan dan dalam masa yang sama, beliau tidak pernah lupa untuk menyelitkan elemen Sarawak dalam karyanya. Apabila kita melihat perkembangan seni di Sarawak selepas Perang Dunia Kedua, perkembangan seni visual di Sarawak dah mula berkembang setelah kebanyakan penggiat seni balik dari luar negara. Contohnya mereka pergi melanjutkan pelajaran di luar dan sekembalinya mereka ke tanah air, mereka telah membawa satu idea baru dan ilmu-ilmu baru dan dikembangkan di tanah air. Contohnya kalau di Semenanjung Malaysia adalah daripada kumpulan Wednesday Art Group. Kalau di Sarawak, contohnya Persatuan Pelukis Sarawak. Perkembangan seni halus di Sarawak dilihat semakin maju dan membanggakan dari setahun ke setahun. Persatuan pelukis, persatuan seni dan universiti yang menawarkan pengajian seni halus sering memberi ruang dan peluang untuk pengkarya Sarawak menjalankan eksplorasi. Di sinilah peranan Raphael Scott Ahbeng menyerlah apabila beliau pernah menjadi penasihat kepada Sarawak Artist Society pada tahun 1999 sehingga 2000. Karya Sarawak bukan sekadar diperkenal kepada penduduk tempatan, malah melalui persatuan ini, pengkarya dari Sarawak dapat berkongsi ilmu dan pengalaman dengan pengkarya dari luar negara. Raphael Scott Ahbeng ialah seorang pelukis prolifik dan hebat sehingga telah berjaya menjual lebih daripada 2,500 lukisan beliau. Sesungguhnya, pencapaian ini amat membanggakan. Raphael Scott Ahbeng RSA adalah satu nama yang tidak akan saya lupakan buat selama-lama ni lah. He is a good friend of mine. He is a mentor. For him, beliau adalah satu artis seni abstrak yang baik, yang terkenal. In fact, he is one of the most established artists in this part of the world. Semasa hayatnya, beliau sering berbicara tentang lukisan. Tidak lekang di bibirnya, berbincang dengan rakan dan tamu tentang betapa lukisan ini bukan sekadar satu ekspresi jiwa, tetapi juga dapat membantu insan lain dalam menjalankan kehidupan. Semasa hayatnya, beliau pernah menyatakan kepada rakan baiknya, Gerald Goh, tentang keinginannya untuk sentiasa aktif melukis.
Beliau sangat ingin sentiasa melukis dalam hayatnya walaupun keadaan kesihatan kadangkala tidak mengizinkan. He told me that he was in pain, but he cannot paint. Tak boleh lukis lagi sebab he's bedridden. But he told me that I have this vision, he's still thinking about painting a vision, which he said he will call it Escape to the Hills. Escape to the hills. And very naturally lah, when somebody told you like that, your mentor told you like that, you always will ask him like, what is your vision of that escape to the hills? Then he kind of described it to me that he want to be where he has always been. I think he's talking about Singai and where he come from, where all the trees are there, all the rivers are there, the natures are there. And I told him that I will paint him that picture. Excuse me. And ask him to recover very quickly so we can actually paint the painting together. He never did. So after he passed, I painted that painting for him based on his description. And I also painted another one called Escape to the Moon and hope that he's up there happily painting. Pendigitalan karya seni ini telah menjadi satu kaedah dalam terus melestarikan karya. Agensi-agensi seperti galeri-galeri, muzium, perpustakaan yang mendigitalkan bahan-bahan seni telah membantu kita dalam mendapatkan akses kepada bahan ini lebih luas. Ini berbeza pada masa dahulu apabila kita hanya boleh melihat satu karya seni sekiranya kita menjejakkan kaki ke galeri. Tetapi kini teknologi digital telah menjadi pemudah cara. Dari sinilah kita akan lebih mengenali Raphael Scott Abeng. Setakat hari ini terdapat lebih kurang 512 koleksi pelukis yang kita perolehi seluruh negeri Sarawak. Dan juga terdapat lukisan yang paling lama dihasilkan iaitu pada tahun 1967. Itu lukisan yang dihasilkan oleh Mr. Fu Sin Chun. Tajuknya ialah Sentubong. Kita telah digitalkan lukisan tersebut dan boleh dilayari menerusi www.sarawakiana.com. Sebagai pelukis tersohor Sarawak, sudah pasti kehilangan beliau ialah kehilangan yang sangat besar dalam dunia seni di Sarawak. Semasa hayatnya, Gerald Goh akan sentiasa menemaninya, mendengar segala kisah lucu dan sering memasang cita-cita untuk terus melukis pelbagai siri lukisan.